Sekarang ini kita berada pada satu zaman di mana gambar itu seolah-olah menjadi bukti kepada setiap perlakuan kita. Maknanya kalau dulu orang hanya sekadar bercakap saja, hanya dia boleh sembang saja. Semalam dia pergi dengar ceramah, dengar kuliah, bergambar pula dengan penceramah ke apa kan. Dulu. Tapi sekarang ini adalah zaman di mana bukan sekadar cakap saja, tapi orang nakkan bukti. Gambar tu mesti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ini kita dipertemukan di Masjid As-Salam Puchong. Terima kasih saya ucapkan atas kesudian pihak masjid menjemput saya, dan seterusnya kepada ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, perempuan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak muslimin muslimat. Moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, malam ini dengan tajuk yang akan kita sama-sama kongsikan, moga-moga bermanfaat untuk kita semua, iaitu tunjuk baik atau memang baik pun. Itu tajuk kita malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ini kita berada pada satu zaman di mana gambar itu seolah-olah menjadi bukti kepada setiap perlakuan kita. Maknanya kalau dulu orang hanya sekadar bercakap saja, hanya dia boleh sembang saja. Semalam dia pergi dengar ceramah, dengar kuliah, bergambar pula dengan penceramah ke apa kan. Dulu. Tapi sekarang ini adalah zaman di mana bukan sekadar cakap saja, tapi orang nakkan bukti. Gambar tu mesti ada. Sebab tu kadang tu ada setengah, kadang suami lambat balik, isteri tu bila suami lambat balik, isteri tu kadang tak percaya sangat. Jadi akhirnya suami tu dia akan tunjuklah gambar dia dengan penceramah. Maka akhirnya itu menjadi lesen besar untuk dia lambat balik. Jadi insya-Allah saya malam ini sedia untuk bagi kerjasama. Boleh. Tapi gambar tu dia tak boleh pakai lama sangat. Dia limit malam ni ya. Pasal nama kuliah maghrib, bukan kuliah subuh di malam ni lah. Esok ustaz lain lah pula gambarnya. Jadi gambar ini dia seolah-olah
hari ni dia jadi bukti ataupun orang nak menilai kadang-kadang dengan gambar. Sebab itu hari ni ada satu istilah yang orang sebut ia sebagai politik gambar, dia panggil. Apa makna politik gambar atau poligam? Kalau poligam mi kat belakang tu lain. Tu bab-bab tu orang perempuan belarak balik nanti ni. Dia poligam ni politik gambar, iaitu orang menilai kita melalui gambar dan video, walaupun without caption, walaupun tak ada caption, gambar dah cukup menceritakan segala-galanya. Tuan-tuan duduk dengar ni, perang ambil gambar masuk dalam Facebook, biarlah gambar berbicara. Oh cik, kan nak bagi tahu dia duduk barisan paling depan penceramah. Macam tu. Tak payah share location, bagi gambar cukup dah. Dia belakang sikit pada kamera contoh. Jadi gambar ni dah boleh cerita macam-macam dah. Jadinya pada hari ni ada setengah orang menjadikan gambar itu dengan tujuan yang macam-macam. Dengan tujuan nak meraih puji-pujian orang, nak meraih perhatian orang, nak mengejar mendapatkan like, subscribe, share dan juga followers. Itulah matlamat yang hati orang, kan kita bukannya tahu, tapi tak dinafikan memang ada segelintir memang niat macam tu pun. Letak satu, kadang saya pun tak tahulah akhir zaman ni, kadang dia letak air sirap je pun yang like itu sampai 50 orang like yang begini, lambang bagus ni, suka 50 orang bagi like. Taklah kalau gambar dengan Imam Mekah ke, gambar dengan mufti ke, ulama syekh mana-mana payah jumpa, sirap 5 pun mau like, 50 orang like pula tu. Macam dah tak ada kerja dah kan, dunia dah nak kiamat ke. Lepas tu pula yang like itu satu hal, yang komen pun ada, sedapnya kat ni leh lanja tak, seleruk seleruk pun ada, SLRRRRRPPPP. Dia cakap apa benda seleruk ni, apa bunyi sedut tu, ceruk mata seruk tu pun dia nak komen. Memang dah tak ada kerja lah agak manusia kan. Jadi semuanya it's all about the image, semua kerana gambar ataupun picture, gambar tu sendiri. Jadi oleh kerana itu tak dinafikan juga bila masing-masing semua nak mempamerkan gambar di sana sini, maka terselitlah dalam banyak-banyak itu ada orang yang memang dia sengaja nak menunjuk atau dia tak nak menunjuk, kita pun tak tahu. Tu yang kata dia nak tunjuk baik atau kalau tak ada gambar pun memang dia tu orang jenis baik pun, tak siapa paparazzi mana tak curi ambil gambar dia, mungkin. Sebab itu hari ni manusia kadang-kadang tu bila dia buat satu kebaikan pun kadang tak terlepas daripada pujian orang ataupun penyakit-penyakit hati. Macam contoh sejak daripada PKP hari itu, banyak sumbangan-sumbangan dalam masyarakat kita, NGO lah macam-macam bagi sumbangan-sumbangan. Dia panggil apa, macam-macam lah. Saya tengok yang peringkat masjidnya, yang di kampung taman, food bank, bakul makanan, dompet peduli umat, kotak rezeki, gerobok rezeki, infak dapur ummah, skuad amanita, dapur it'am, santunan duafa. Ini semua menjurus ke arah nak bagi sumbangan. Okey. Tapi dalam banyak-banyak yang bagi sumbangan tu pun banyak juga yang ambil gambar sambil bagi sumbangan. Bawah jambatan, dalam sungai, dalam hutan, seberang laut. Oh, memang gambar. Sumbangan ikhlas. Macam tu. Jadi bila berlakunya situasi macam ni menimbulkan persoalan dalam masyarakat kita, sebenarnya bergambar sambil hulurkan sumbangan buat benda baik, mesin rumput sambil membantu masyarakat. Mesin tu seminit ya, gambar lebih. Banjir, tenggelam banjir, menyampaikan bantuan, perang ambil gambar. Dia datang nak cuci tu seminit ni pegang penyapu, kamera sampai 30. Malam ni kamera ada berapa? 1, 2, 3. Tak cukup. Kalau ada satu tempat tu banjir 30, kamera dia keliling. Orang macam tu kita nak cakap macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan boleh cakap dia riak? Boleh tak? Itu riak tu Zai, itu bukan betul ni pun. Itu baik ada makna. Tak pernah pun buat itu, tiba buat pula. Jadi kita nak cakap macam mana tuan-tuan? Ini persoalan malam ni yang saya bangkitkan ni. Sebab saya tengok rata-rata dalam dunia maya hari ni,
mulut main lepas kan. Kadang saya balik kampung bergambar dengan mak, apa kadang dengan orang tua kita, tak payahlah tunjuk baik dengan mak tu. Ada yang komen macam tu, apa masalah kau? Mak sendiri, bukan makwa, faham tak? Mak sendiri, kita nak tunjuk ini satu contoh. Kita duk cakap dengan orang, mehlah berbaik-baik dengan mak kita. Kita tunjuklah contoh, macam ni lebih kurang mak kita. Kadang tu kita kongsikan, kita kongsi pergi berjalan dengan keluarga, kita sama-sama luangkan masa dengan keluarga. Alah ustaz, tak payahlah tunjukkan kekayaan, bercuti jauh-jauh pula. Apa kau nak sebenarnya? Duduk di rumah tak gimana kan? Lah kita luang masa di rumah dengan keluarga. Apalah ustaz, pergilah berjalan, rumah anak-anak semua terkongkong di rumah. Kau nak apa sebenarnya ni? Aku pergi jalan, salah duduk di rumah, tak kena. Jadi ini kita nak cerita ni tuan-tuan malam ni, supaya masyarakat kita faham bahawa ada situasi di mana gambar-gambar ini kita tidak lagi salah erti lagi dah dalam masyarakat kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkait tentang isu sedekah atau bagi sumbangan atau berbuat baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Apa ayatnya? Kata Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, kalau kamu tunjukkan sedekah itu secara terang-terangan, buat mokcek besar-besar, sumbangan untuk masjid RM5,000, besar-besar tu, ambil gambar wartawan semua perak-perak. Kata Allah Ta'ala, perbuatan itu adalah baik, kata Allah Ta'ala. Itu bagus, itu baik. Akan tetapi kata Allah Ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, kalau engkau bagi sumbangan, kalau tadi terang-terangan, sekarang kau bagi secara sembunyi-sembunyi, transfer account, ataupun dia pakai kod QR saja, dia scan diam-diam lah, dia tak pakai mokcek, dah dia transfer diam-diam. Dia WhatsApp tu imam, WhatsApp bendahari, dah transfer masuk dah. Dia WhatsApp lah sikit, receipt apa semua, bukti pembayaran apa. Kata Allah Ta'ala, kalau engkau bagi secara sembunyi-sembunyi, itu lebih bagus. Surah Al-Baqarah ayat 271. Apa makna daripada ayat ini? Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah rahimahullah. Kata beliau, memberikan sumbangan secara sembunyi-sembunyi itu lebih bagus untuk nak menyelamatkan jiwa kita, hati kita, daripada riak ataupun penyakit-penyakit hati. Namun kalau bagi sumbangan secara terang-terangan, ada bagusnya. Bagusnya di mana? Kata Syekh, iaitu bila kita bagi terang-terangan, dia boleh jadi satu galakan kepada pihak lain untuk turut sama join bagi sumbangan. Masuk khabar, berita, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ada satu syarikat enterprise, bukan Sdn Bhd pun, enterprise je, pemilik tunggal, syarikat kecil je. Bagi sumbangan banjir sampai 5,000 bagi sumbangan. 5,000. Yang syarikat yang ahli lembaga pengarah besar-besar 1,000. Allah, malu. Tak boleh jadi. Cancel check. 20,000 kita bagi. Nampak? Jadi bagus tak bagi sedekah terang-terangan? Orang tahu. Bagus. Maknanya apa? Memancing hati orang lain untuk turut sama, berlumba-lumba. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba buat kebaikan. Bagus. Cuma, kata Dr. Yusuf Qadawi lagi, dibimbangi. Kebanyakan yang bagi sumbangan terang-terangan ini, kalau tak kena gaya, boleh mudah jatuh pada riak. Boleh jatuh pada riak tu senang sangat. Tu kena ingat tu. Cuma dalam hal ini ada setengah pihak, macam kita sekarang ni, kalau kita yang bagi sumbangan, contoh ada seorang ustaz ataupun seorang wakil NGO, dia kata, tuan-tuan saya nak bergerak ke mana? Ke Kelantan, banjir ke apa, mana negeri lah banjir kan.
Jadi saya ada sediakan tabung, perap-perap tuan-tuan pun masuk, yang biru, yang merah, apa duit tu lah, masuk. Lepas tu senyap macam tu lah. Ustaz ni sampai ke tak sampai duit? Banjir mana, dia mana? Ke dengan dia pun hanyut dengan banjir tu lah. Lepas tu ustaz tu pun dia ambil gambar. Dia bagi sumbangan. Saya telah menyampaikan amanah tuan-tuan semua. Jadi tujuan apa? Meyakinkan penyumbang-penyumbang. Jadi dia masukkanlah gambar. Salah tak? Sebagai bukti bahawa dia dah menjalankan dah. Macam ni lah sembelih apa ni, ataupun korban luar negara, ambil gambar lembu sengih, inilah lembunya. Ni siap ada nombor lagi, nama, kalau akikah kambing, nama anak, nama cucu kita kena apa tu bukti gambar ni, ni sembelih ada darah mancuk-mancuk lagi dah. Jadi dengan tujuan bukti meyakinkan orang yang ambil bahagian korban atau akikah tadi. Salah tak? Itu dikira riak dah dengan niatnya. Jadi kita jangan main taram tuduh ustaz tu pun riak. Payahlah macam tu. Macam tu tuan-tuan buat bina, tak payah buang gambar saya. Penceramah kuliah maghrib malam ini dirahsiakan kerana ustaz ini bimbang hatinya riak. Alah kau dah kenapa? Tapi betul, saya tak nafi. Ada setengah penganjur kadang dia edit muka kami penceramah ni sampai kami sendiri tak percaya. Edit sangat. Macam saya, muka saya ni taklah handsome, tapi ada satu masjid tu dia edit buh di banner macam Kai Bahar lah, sekali tengok macam Kai Bahar pakai kopiah pula rasa. Itu yang saya itu yang jadi segan nak gunting banner tu buat balik. Tu janganlah melampau sangat, gak-gak sudah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hati. Itu Allah ingatkan kita. Sebab itu dalam isu ini, apa pendirian kita? Saya nak kongsikan. Muslimin, muslimat semua, kita dalam Islam, kita dilarang sama sekali daripada menilai, menghakimi hati orang lain. Tak boleh. Tak boleh. Maaflah, mungkin saya sebut sikit lah. Tak kira lah musim apa pun, musim-musim sekarang ni kan. Jangan menilai hati orang. Perjuangan dia tu bukannya ikhlas sangat. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh. Tak, yang kata tak boleh ni bukannya saya, Nabi SAW. Hati orang tak boleh. Kita hanya zahir, luaran dia saja. Hati orang tak boleh. Tak boleh. Kan? Di zaman Nabi SAW dulu, ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ini radhiyallahu an, dalam satu peperangan, saya ringkas cerita lah tuan-tuan, saya ringkas cerita sikit lah. Kan saya ni kan sebut nama sahabat kan ulas siapa dia, panjang cerita pula. Usamah bin Zaid ini, masa dalam satu peperangan, ada seorang musuh, musyrikin, musuh orang kafir lah. Dia tu dalam keadaan dia masuk dan adalah dia punya taktik dia nak menyerang apa ni. Tiba-tiba yang si musuh itu dia boleh pula mengucap syahadah. Mengucap syahadah. Bila mengucap syahadah maknanya apa? Dia berserah diri masuk Islam lah. Namun Usamah bertindak membunuh orang tersebut, musuh laki-laki itu. Dia bunuh lah itu. Tindakan Usamah pergi bunuh laki-laki tersebut sampai ke pengetahuan Nabi SAW. Sampai ke pengetahuan Nabi. Nabi dapat tahu, Nabi marah. Tindakan sahabat yang nama Usamah bin Zaid tadi yang pergi bunuh apa ni, yang musyrikin pergi mengucap tadi tu. Nabi tegur, Nabi marah dia. Apa sebab? Nabi mengajarkan, inni lam aumar an anaqtiba an qulubin nas wala asyqa butunahum. Kata Nabi SAW, isyak tidak ayam. Isyak apa baik. Okey, baik, terima kasih. Dah ada kambing untuk penceramah malam ni, insya-Allah. Tak ada gurau. Nabi kita pun menegur. Nabi marah dan Nabi tegur. Usamah tadi, Nabi berpesan, aku tak pernah diperintahkan untuk memeriksa hati manusia dan aku tak disuruh membelah perut manusia.
Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Apa maknanya? Nabi nak ajar kita bahawa aku ini Nabi tak diutus untuk sibuk sangat nak tahu hati, apa ada dalam hati orang ni, apa isi hati perut orang. Sibuk hati orang kenapa? Saya rasa dia tu riak lah Ustaz. Riak itu kan ikhlas sangat pun. Perangai menuduh-nuduh hati orang, Nabi larang. Nabi larang. Usamah ini jangan tuan-tuan salah faham pula. Yang dia pergi bunuh musuh tu bukannya apa. Pada pandangan dia beranggapan musuh tu syahadah tu sebab dia takut. Dia takut ni. Dia takut kan dia kena bunuh ke apa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Islam. Janganlah bunuh. Agak dia maknanya dia punya tanggapan dia mengucap tu sekadar nak melepas diri daripada kena bunuh. Jadi Nabi kata, mana kau tahu hati dia begitu? Tak boleh nilai hati orang. Entah-entah memang betul dia nak masuk Islam betul. Tak boleh tuan-tuan. Maaf, orang kita ni kadang dia punya mulut dahsyat tu. Dahsyat. Kadang tengok Tok Imam accident, bawa motor jatuh longkang. Jemaah kata apa? Itulah balasan Allah. Balasan Allah. Baca panjang-panjang sangat. Biar padan. Ni kali enak atau enak tabat yada cukup. Ini kafilah, yasilah, waqi'ah lah. Cukup lah. Enak atau enak. Pahala lebih kurang kan. Itu jatuh motor balasan Allah. Orang kita semua balasan Allah. Padahal dia tak tahu Allah nak angkat darjat tu imam tu. Allah nak angkat darjat mana tahu. Mulut tu boleh tak jangan menilai orang berdasarkan mulut sendiri. Kadang maaf lah, dengan menilai tu sekali-sekala menampakkan bodohnya orang tu sebenarnya. Baik diam. Bahawa orang tak tahu bodoh tak bodoh. Orang cakap nampak sangat bodoh. Dulu ingat ada satu mahat tahfiz yang terbakar dulu ni di kolom Ittifaqiyah apa. Dulu ni yang budak-budak dadah lagi bakar tu. Dalam ramai-ramai orang ucap takziah innalillah lapor semua ketentuan Allah. Ada seorang hamba Allah ni, saya pun tak tahu mana planet Namek mana datang. Dia boleh komen padan muka. Padan muka, dia kata budak-budak tahfiz yang meninggal dunia terbakar tu, padan muka. Quran dah elok, dah terbuku elok, sibuk nak mengapai, buang masa. Biar elok meninggal. Maaflah tuan-tuan, kalau ada mulut lagi geram, dia kata patut yang terbakarnya mamat tu, yang komen tu. Janganlah macam tu. Dia mulut ni pasal apa jadi macam tu? Dulu kita susah nak kenal pasti orang ni pergi sekolah ke tak pergi sekolah. Akhir zaman ni macam kita boleh tahu je kan, siapa yang ada ni tak ada ni. Kita macam bukanlah menghukum, tapi macam boleh nampak lah dengan cara dia komen, ayat dia reply tu, dia kurang nampak tu. Ya Allah tu. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hati. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau seseorang itu dia buat benda baik, dia tunjuk kebaikan dan benda baik, maka kami akan sayang pada dia walaupun hatinya niat tak baik. Kata Sayyidina Umar, akan tetapi kami akan membenci orang yang buruk, jahat perangai, akhlak tak senonoh walau hati niatnya baik. Tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi hati-hati. Cuma kita dalam masyarakat pada hari ini perlu kena faham, ada setengah amal ibadah kita yang ada ketikanya boleh tunjuk ke orang, ada setengah tu jangan tunjuk ke orang. Ada. Kata Al-Imam Al-Aiz Abdissalam rahimahullah menyebutkan tentang hukum menyembunyikan amalan ataupun menzahirkan amalan itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Pertama, kata Imam Al-Aiz Abdissalam, pertama, ada ibadah disyariatkan untuk tunjuk. Disyariatkan untuk tunjuk. Jangan sembunyi, kena tunjuk. Apa contoh? Azan. Boleh azan seorang-seorang, senyap dalam bilik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari JK. Buat apa tu? Nanti riak. Allah. Siapa dengar? Tak ada siapa dengar. Seorang azan slow.
Azan tak boleh. Azan kena disyariatkan untuk tunjuk, pamit dan zahirkan. Tak boleh sembunyi, dia kena terang-terang. Apa lagi? Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat mana boleh slow-slow? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallah. Slow. Setara khutbah macam nak pecah speaker pun tidur. Bertakwa sungguh. Semua dah jadi hantu Jepun, tak ada kepala, semua tunduk rapat kepala semua. Khutbah takutlah slow macam tu memang tak ada. Khutbah dia kena kuat dan semangat. Nabi kalau khutbah sampai merah biji mata, maknanya betul-betul padu. Lagi apa? Takbir raya. Takbir raya mana boleh slow, dia kena semangat. Apa kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi lagi, hafizahullah, dia kata apa? Ada beberapa amalan mesti dilaung dengan semangat walaupun dalam kesedihan, ataupun mesti buat dengan semangat walaupun tengah sedih. Pertama, bila pergi walimatul urus, tentang kau pergi nuri kahwin orang, jangan buat sedih walaupun pengantin perempuan tu ex kita. Tu payah tu Ustaz. Dia tu saya punya crush. Pak Haji tak faham crush datang apa. Pergi nuri kahwin orang kena seronok, kena happy. Lagu pun lagu yang seronok. Barakallah mahir zin. Jangan pelamin angan ku musnah, jangan. Yang kedua, kita disuruh seronok dan semangat. Apa dia? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, tu kan. Tu kena semangat. Nak pula baru niat ihram dekat Bir Ali, naik atas bah, niat umrah kan, labbaik Allah, tu semangat. Walaupun saya faham lah, mula-mula semangat lah. On the way nak ke Mekah, lena satu bah, sunyi bah tu pun. Lalah driver tu seorang, labbaik Allahumma labbaik. Arab ke Afrika tu lah kali dia seorang. Lagi apa lagi yang kita kena semangat dan seronok dan kena kuat? Lafaz amin. Waladdallin. Amin kena semangat, kena kuat. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang menyebut amin beriringan dengan amin para malaikat di langit, diampun dosa-dosanya yang telah lalu. Akan nanti sembahyang Isyak, amin biar semangat. Dulu saya ingat zaman budak-budak dulu, amin semangat semua. Amin. Syok. Sekarang ujung-ujung amin. Ujung ya bunyinya. Ya, minta semangat sikit. Dengan hadis ni dia semangatlah sikit. Lagi apa lagi? Kena semangat dan kena seronok. Iaitu apa? Iaitu ketika menyambut 2 hari raya. 2 hari raya tu saya tak sebut lah. Tak suruh seronok pun, memang sunat bergembira. Bukan bergembira ketika bersunat, tu lain. Sunat dia dapat pahala. Seronok tu dia semangat. Itu. Jadi termasuklah takbir raya. Takbir raya kena semangat walau dalam kesedihan. Tak tahulah Tok Bilal ke mana kita punya AJK Majid, dia mikrofon dia tu. Dia pun isteri baru meninggal. Ramadan ke-16 isteri meninggal, kanser tahap 4. Jadi dia takbir pun bunyi tak bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat hinguh kat 2 kilo macam tu. Tak boleh. Sedih macam mana pun takbir kena semangat. Takbir raya lah kena semangat. Tu. Itu antaranya. Jadi pertama kata Al-Ais Abdissalam, ibadah atau amalan disyariatkan untuk tunjuk. Tadi saya sebut apa tadi? Antaranya azan, khutbah Jumaat, takbir raya, iqamah, baca Quran dalam solat, dan banyak lagi lah, panjang lah pula tu, lain kali lah kita cerita. Yang kedua, ibadah yang disembunyikan lebih afdal. Maknanya dibuat secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdal. Lebih afdal buat sembunyi. Apa antaranya? Khususnya zikir dalam solat. Subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mana ada orang kuat-kuat, pelahannya subhan slow. Lebih elok perlahan-perlahan saja. Tu yang kedua. Yang ketiga, ada ibadah yang kadang-kadang elok sembunyi, kadang-kadang elok tunjuk. Apa dia? Pertama dakwah, kedua sedekah. Kadang-kadang elok sembunyi, kadang-kadang elok tunjuk. Pertama dakwah, kedua sedekah.
Dakwah ni ada ketikanya ni macam ni, ramai-ramai tengok siap buat live lagi ni, YouTube ke Facebook ke apa ni ramai tengok terang-terangan. Tapi ada ketika dakwah itu buat sembunyi-sembunyi, tertutup. Maknanya mungkin ada benda-benda yang aib ke benda yang tak sedap lah, sembang ramai-ramai macam ni, tertutup saja pun boleh. Kita kadang nak nasihatkan kawan, nak bagi tahu dia, kalau ramai-ramai dia segan, dia pun orang ada jawatan. Jadi kita panggil masuk bilik tu imam sekejap, kita pun nasihatlah. Lain kali pakai seluar cantik dah, zip tu tolong tutup. Dia pun faham lah. Sebab dah lama dah kawan tu perhati, aduh tak tutup lagi rel kereta api ni. Tu. Jadi kawan tu, bila panjang berpantun masuk bilik tu imam siap nak bagi tahu zip je pun. Tu berdakwah dengan ni contoh lah tuan-tuan. Ambillah contoh lah, ini saja nak bagi fahamnya. Itu. Dan yang keduanya, kadang-kadang elok sembunyi, kadang-kadang elok dipampang kat orang, iaitu namanya bersedekah. Sedekah. Baik itu sedekah ini, kalau tuan-tuan rasa pada waktu itu macam nak riak je rasa, tuan-tuan terpulanglah pada hati masing-masing. Tapi saya tengok kadang orang kita bila dia bersedekah bagus, tapi kadang tu ada setengah bila dia sedekah tak tahulah, agaknya sekadar nak melepaskan mulut orang ke apa, nampak tak adalah nampak kedekut sangat, bagi je lah macam dulu kan, sumbangan pada orang banjir. Orang banjir ni rumah dah hanyut, baju entah ke mana melayang hilang ke mana tak tahu dah, tenggelam dah. Jadi yang bagi sumbangan tu pun ya Allah, bagi baju tak apa dah, rupa dia bagi baju-baju yang dia dah tak nak pakai. Kalau dah tak nak pakai sekalipun macam bandel tu, masih elok lagi tak apa, lubang dah berlubang. Kawan-kawan saya ramai NGO bagi sumbangan dulu, yang Manik Urai, ingat Manik Urai Kelantan dulu ni, sian dia orang rumah dah lah hanyut dengan jubah-jubah semua hanyut, semua serban habis mah. Dapat pula kadang dah lah seluar dalam pun bagi, lubang dia, lubang seluar dalam ni 2 je, 3. Jadi macam mana dia, rupanya dia kata daripada buang baik bagi kau, tu bukan sedekah, tu namanya membuang cara baik. Aduh, ada ni tak tahulah sesuai tak sesuai dalam masjid nak cakap je lah ni, supaya ingat insaf sikit, jangan buat macam tu. Yang perempuan-perempuan, ibu-ibu banyak mengadu, dia orang dapat baju dalam, tali tak ada, jadi nak gantung kat mana, ustaz pegang macam tu tak ada tempat nak gantung, apa ni bagi, baik tak payah bagi, kesian. Jadi kalau nak bersedekah pun biarlah ada sistem, jangan berlonggok tu kan, jangan macam tu. Dulu paling banyak baju kurung ni, dia orang cakap, dia orang cerita, kami dapat ustaz, dapat kotak-kotak banyak, buka dengan harapan ni lah baju-baju nak pakai buat sembahyang, baju kurung, baju kurung, mantak imam tu pula lah baju kurung sembahyang. Makmum memang tak khusyuk lah sembahyangnya, zip nampak di belakang tu. Jadi ingat, sedekah ni biarlah ada sistem. Itu dia, ingat, dia sama ada nak bagi terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kedua-duanya tak ada masalah, tak boleh menghukum orang. Itu cumanya ada setengah orang dia kata tak boleh ustaz, ibadah ni patut kena sembunyi, mana boleh tunjuk ke orang ibadah ni. Kalau macam tu, abang buat korban dalam rumah, sembelih lembu dalam rumah senyap-senyap, boleh? Tak boleh lah ustaz, mana boleh saya seorang nak tumbang. Habis tu, bukan semua ibadah kena sembunyi. Ada ibadah macam saya sebut, malah ulang 3 tadi itulah, ada waktu kena tunjuk, ada waktu tak payah tunjuk, ada waktu tak payah tunjuk langsung, lagi baguslah sendiri-sendiri punya amalan. Itu. Jadi tuan-tuan, saya nak sebutkan pula bagaimana seseorang itu kalau sekiranya di hati dia nak buat benda baik, tapi tiba-tiba terlintas pula dalam hati, macam riak aja rasa. Contoh, orang ada setengah orang dia main masjid, tanya dia, bang lama dah tak nampak pergi masjid, dulu masa PKP mengamuk sangat. Dia kata gini, bukan tak nak pergi masjid, baru pijak tangga masjid, rasa riak tu yang U-turn start motor balik. Orang macam ni kita nak jawab apa tuan-tuan? Jawapan dia kembali selepas ini, jadi jangan ke mana-mana insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung perbincangan kita berkaitan tentang tunjuk baik atau memang baik malam ini insya-Allah. Dan saya mohon izin pihak masjid untuk melanjutkan sikit bicara saya hingga ke beberapa minit lagi insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hatilah kita dalam hidup, khususnya
apabila kita akan sentiasa diintai-intai oleh syaitan yang nak merosakkan hati dan amalan kita, khususnya bila kita sedang dalam ligat melakukan amal-amal soleh dan amal kebaikan. Sebab itu salah satu daripada penyakit hati yang juga kita minta jauh dan kita minta berlindung pada Allah, moga kita tidak dihinggapi penyakit tersebut, iaitulah namanya penyakit riya. Namanya riya. Riya ini kata Imam Qurtubi, talabu ma fid dunya bil ibadah. Riya itu maknanya engkau mengharapkan keduniaan dengan amal ibadat. Atau senang faham, kata Imam Ghazali rahimahullah, buat satu amal soleh dengan menampakkan amalan itu kepada orang lain. Dia ada beza. Kadang saya tengok ada setengah orang dia main sebut ya. Entahlah ustaz, saya nampak dia tu ujub saya nampak dia tu sum'ah lah dia main sebut istilah Arab ni, walau bunyi nak lebih kurang tapi lain maksud. Kalau ujub, apa ujub? Ujub ni senang faham, ajaib, ujub ajaib. Ujub itu maknanya apa? Syok sendiri. Tahu syok sendiri? Orang syok sendiri ya. Angkat bakul, apa? Masuk bakul, angkat bakul sendiri apa? Dia perasan seorang mengaku kata muka macam kaya bahar lah apa kan. Contoh. Kalau tuan-tuan pernah jumpa lah orang macam tu. Macam baru tadi dia jumpa ustaz kan. Jadi dia ujub ni maknanya dia sendiri, dia berasa best Dia kata aku ni gaji tak adalah besar sangat tapi sedekah kadang RM10 kan. Kawan tu jusau RM1 dekut. Dan dia pun pelik, kenapa aku kalau tarawih mesti 20 Kawan aku tu haji banyak kali lah. 8 tu pun dia cari surau yang enak atau enak yang surah lazim aku kenapa tanda-tanda ahli syurga kot. Itu ujub. Dia berasa tak tahu, dia berasa best. Lepas tu bila dia bercakap dengan orang pun nampak sangat saya tak tahu lah tuan-tuan, saya ni memang jenis sehari tak tinggal tahajud tak boleh. Saya tahajud saya mesti tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Lepas tu saya rasa kalau sehari saya tak baca Quran, aduh rasa alamak. Dia faham tak syok sendiri ni. Saya tak pernah jumpa je orang macam tu Yang kedua, dia dipanggil sebagai sum'ah. Sum'ah ini datang daripada perkataan sami'ah ataupun ni mendengar. Jadi sum'ah memperdengarkan amalan soleh kepada orang. Orang tak nampak amal yang dia buat, dia pergi cerita. Duduk di pejabat, muka mengantuk, mata tak larat nak angkat. Kawan kata, tak, kenapa nampak macam penat je? Itulah semalam tahajud 20 rakaat. Biasa buat 40, tak larat lah 20 je. Yang tanya tu menyesal pula aku tanya, menyampah pula aku tanya lebih. Tobat aku tak tanya lah depan ni. Dia faham tak? Orang tu nampak dia tahajud, nampak tak? Tak nampak. Dia yang war-warkan. Itu nama sum'ah. Sebut sum'ah tu. Ada satu lagi disebut sebagai riya. Riya ini datang daripada perkataan ra'a. Apa makna ra'a? Nampak. Nampak apa? Menampakkan amalan-amalan soleh, amal baik kepada orang dengan tujuan meraih pujian orang ataupun perhatian manusia. Baik itu tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ibu ayah semua, dia riak ni dia mesti berkait dengan amal soleh. Dia tak ada amal jahat, itu riak tak ada. Kau tengok penyamun tu, riak betul. Mana ada penyamun riak? Tak ada. Dia riak ni mesti amal tu amal yang baik-baik sengaja tunjuk ke orang. Boleh je kan, tak payah tunjuk, saja tunjuk ke orang. Banyak dalam hadis-hadis pun Nabi SAW, Nabi menyebutkan antara hadis terkenal berkaitan tentang kelak nanti di hari kiamat atau di hari akhirat nanti, 3 golongan itulah tuan-tuan pun biasa dengar. Yang dia orang tu kan amal-amalnya soleh, menghadap Allah Ta'ala.
Siapa antaranya? Orang baca Quran. Tuhan tanya dia, buat apa di dunia dulu? Dia kata, saya ni mengajar Quran, qari. Kan? Jadi Tuhan kata, kazibta, nipu, bohong. Ambil tempat dalam neraka. Engkau Quran tu kau nak tunjuk suara sedap. Menunjuk ke orang suara sedap, alim semua, qari. Ambil tempat dalam neraka. Diseret muka. Ni. Muka, dalam hadis Nabi sebut mukanya diseret, melempar ke neraka. Mari golongan kedua, engkau buat apa ni? Oh, dulu saya berjuang fisabilillah, berjuang kerana-Mu ya Allah. Tuhan kata, kazibta, tipu. Engkau berjuang bukan kerana aku, kerana nakkan nama, penghargaan, manusia mengagung-agungkan. Dah masuk dalam buku sejarah lah apa semua. Ambil tempat dalam neraka. Seret, lempar masuk. Mari pula golongan ketiga, apa pula amalan? Oh, saya dulu banyak bersedekah, saya rajin bersedekah. Tipu. Engkau sedekah itu semua kerana nakkan puji-pujian orang. Nak orang cakap, oh bagusnya, pemurahnya, baiknya hati. Dalam kampung ni payah nak jumpa orang macam ni baiknya. Lagi-lagi pula cikgu murni, lagi dia tolong. Kalau setakat anak yatim tak payah. Aduh, sampai kena buat malam aneka ragam, payah. Dok-dok Netflix tak faham cerita apa Ustaz ni. Tapi Ramli lah. Oh, ini dia sedekah tu bukan kerana Allah. Lempar masuk dalam neraka. Dan tuan-tuan pernah tak terfikir? Tiga-tiga golongan tu amalnya soleh tak? Amalan dia soleh. Tapi rupanya amalan yang soleh sahaja tak cukup. Akhir surah Al-Kahfi apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak bertemu Allah, hendaklah dia beramal soleh. Satu, dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Amal saja soleh tak cukup, jangan syirikkan Allah. Habis tu Ustaz, yang riak tadi tu, riak itu kalau ikutkan dalam hadis Nabi sebut syirik khafi, syirik tersembunyi. Dia syirik tak semestinya pergi sembah berhala, patung apa, seolah-olah dia mempersembahkan amalan untuk follower, untuk netizen, untuk peminat top fan dia. Ni bahasa media sosial lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada Facebook tak? Face to face. TikTok ada TikTok? Tak ada TikTok? Kena ada. Ejak Saya ni bulan berapa, saya baru je buat akaun TikTok. Saya ada lah, Ustaz Ilyas Ismail lah, saya buat lah. Bukan Kazim Ilyas tau, Ustaz Ilyas Ismail yang terbalik pula. Jadi saya pun buat lah saja. Lepas tu pacak lah kamera tu, TikTok lah, live TikTok, letak itu perang ceramah apa. Habis kuliah saja dalam kereta gatal tangan, TikTok kata sila tengok akaun anda. Sila tengok akaun anda. Rupanya tuan-tuan saja akaun, rupanya TikTok bagi $50. $50. Dahsyat. Orang masjid tak sempat salam lagi, TikTok bagi dah. Nak bagi tahunya, kalau ceramah cak ayam macam saya ni pun, ataupun ceramah agama ni kadang bukan ramai orang minat pun dapat duit. Yang bergelek, yang menari, tunjuk aurat, itu yang dia orang tu galak, buat benda-benda tak malu, tak bermaruah, fulus. Kita tegur, kita nasihat, apa benda ni? Cikgu-cikgu pun ada yang terlibat dengan TikTok, bergelek menari, tak malu ke? Maruah guru mana? Ustaz boleh bagi duit, Ustaz ceramah boleh bagi duit kat kami, TikTok boleh bagi ya. Patutlah orang tua-tua dulu cakap, orang dulu-dulu ni kalau tak ada duit, jual botol. Akhir zaman tak ada duit, jual diri, jual maruah. Tak malu dengan nama ni Islam, tudung pakai elok, joget gelek semua. Ustaz ni mana tahu dia orang tu bergelek, Ustaz tengok ke? Orang cerita. Tuan ni, saya kata jangan menghukum hati orang. Janganlah tuan ni. Saya cerita yang zahir sudahlah. Aduh. Cikgu, maknanya akhir zaman ni memang dahsyat sungguh.
dugaan dia tu memang banyak sungguh. Hati-hati tuan-tuan. Allah Ta'ala ni sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, dilemparnya pokok amal soleh yang berjuang, bersedekah, yang baca Quran, lempar masuk neraka tu, takkan tak ada budi bicara langsung kan? Takkan tak ada masuk bilik kaunseling dulu lah apa, lempar tu. Kenapa? Dia macam ni, seolah-olah orang yang riak ini tipu Allah dengan mempamerkan amal baik jauh di sudut hati kerana yang lain bukan Allah. Tuan-tuan kalau dalam hidup kena tipu geram tak? Tak saja tanya je lah, ke tuan-tuan redha ya? Tak apa ustaz, lepas saya dah lama tak ditipu, saya okey lah. Tak sihat. Kita kalau orang tipu kita marah. Akak-akak macam mana? Suami kita pergi kursus, tahu-tahu balik 3 hari, tak balik sekali, balik kita basuh seluar ada dobi baju perempuan. Macam mana kak? Okey ke? Sangka baik. Nak kertas tu dia saja jumpa, saja simpan kot. Rasa kena tipu dia, rasa geram tu. Ya Allah, aku penyek laki aku ni abang. Rasa marah kena tipu. Kena scam. Pernah kena scam? Kena scam itu. Senak Kalau dulu gores dan menang, ingat tak? Arwah ayah saya ingat lagi masa zaman gores dan menang. Budak tu mari ke rumah jalan kaki. Pakcik, makcik, saya datang ni bukan nak jual barang, nak minta makcik tolong tenyeh sikit je makcik. Zat mak saya pun, ayah saya tahu dah ni budak menipu, tapi orang tua-tua duduk di kampung, anak semua jauh-jauh, boring. TV siaran tak best, anak ada modal nak melayan. Mak saya pun tanya budak tu, makcik tahniah, makcik dapat kereta. Dapat menang kereta apa, kancil ke apa tak tahu, dapat kereta, tahniah. Ayah saya pun, ayah saya ni kadang nganjing dia kuat juga. Sungguh ke, Masya Allah, rezeki baru pas mayasa tadi doa makbul. Allah, ya Allah, dapat budak tu seronok. Masuk pancing dah pakcik ni. Ayah saya kata, adik, rezeki pakcik memang rezeki pakcik. Aduh. Ayah saya kata macam ni lah, adik tadi datang naik apa? Tak ada, saya tumpang kereta kawan. Macam ni lah adik, kereta yang makcik dapat ni adik ambil je lah. Adik pun datang jalan kaki tumpang kereta kawan, ambil je dah. Bajik, ni bajik punya. Dah, adik ambil. Slow ayah saya kata, adik dah lama ke buat kerja menipu ni, makan duit haram ni dah lama. Tuan-tuan kalau kena tipu, kita rasa geram, rasa marah. Ini kan pula Allah, seolah-olah Allah itu ditipu. Tu lempar masuk neraka tu, menipu sangat, geram sangat, jenis tak insaf ni tu. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis baginda Nabi SAW berpesan, kata Nabi, salasatun muhlikatun, Nabi kata ada 3 perkara akan menjahannamkan kehidupan kamu. 3 perkara ini janganlah tuan-tuan buat. Kalau buat 3 perkara yang sebut ni Nabi kata, buat 3 perkara, hidup kau akan hancur. Apa? Pertama, syuhun muta'un. Apa makna syuhun muta'un? Kedekut yang keterlaluan. Kedekut yang melampau-lampau sangat, melampau sangat kedekut. Tuan-tuan tahu kan, Ibnu Qudamah kata tahap kedekut paling tahap gaban sekali, tahu kedekut apa? Kedekut terhadap diri sendiri. Duit banyak, pencen pengetua, DG 44, main semayang pakai pagoda lusuh pula tu, kuning butang pun pakai tak habis. Takkanlah smart-smart sikit, segak sikit orang pakai macam tu, kopiah pun ujung-ujung cengit. Apa bagilah handsome sikit, pencen banyak, tunjuk segak sikit. Di kampung saya dulu ada seorang cikgu pencen, dia pakai Mitsubishi Galant, tahu Mitsubishi Galant lama kan. Dia lah antara kereta yang polis trafik kalau nampak mesti lari. Dia polis trafik biasa kejar orang, tak, polis yang lari. Sebab dia kalau dia sampai ke traffic light merah mesti mati. Sampai dekat traffic light merah mati. Bila mati, yang kena tolak siapa? Trafik. Jadi lebih elok trafik tu lari, buat jatuh, buat sibuk. Duit banyak, kereta macam kena bom, nombor plate huruf tak cukup. Jadi apa? Patutlah Piramli kata dekat Haji Bakhir, tengok kereta cantik kan, macam setan.
Duit banyak, kereta bercapuk, cat lah elok-elok, itu kedekut paling teruk. Tu Nabi kata siapa meneruskan perangai macam tu lagi, memang itulah manusia hidup akan rosak dan musnah binasa. Jadi malam ini mari sama-sama zahirkan bahawa kita ni insya-Allah tak termasuk dalam golongan kedekut. Saya dengan ini nak war-warkan kita akan ada sumbangan khususnya untuk kita kata pengimarahan, untuk nak pembangunan Masjid As-Salam kita ini. Ada tabung kot insya-Allah ya. Nanti digerakkan tabung tu nanti ke dah gerak dah. Dapat kita sumbang lah tuan-tuan ya. Yang mana saya selalu sarankanlah tuan-tuan tiap kali kalau bersedekah sambil duit tu masuk dah lalu tabung, tak kasyam tak tabung, kasyam tu saya tak nampak dia. Duit tu kalau masuk dalam tabung tu niatkanlah moga-moga sumbangan kita ini ianya jadi penawar. Apa kata Nabi? Dawu maradakum bis sadaqah. Ubatilah orang yang sakit dalam kalangan kamu dengan bersedekah. Masuk duit dalam tabung tu niat, ya Allah aku kolesterol dah tinggi, dialisis mau sembuh lah ya Allah. Masuk ni. Ada niat macam tu tadi masa masuk duit tadi, ada niat macam tu? Tak ada niat. Mana tabung tadi? Patah balik. Kita U-turn balik tabung tu, bagi niat balik. Boleh nah. Yang kedua kata Nabi SAW, wa hawan muttabaun, keterlaluan mengikut hawa nafsu. Ngikut sangat hawa nafsu, nafsu makan, nafsu cakap, nafsu tidur. Jangan mengikut sangat, cuba lawan sikit. Tahu mengantuk, lawan sikit. Tahu lapar, tahan sikit. Tahu geram nak musim-musim ni geram ni mulut ni rasa je rasa habis masuk simpang signal tak bagi. Astaghfirullahalazim. Masuk simpang signal tak bagi. Apa masalah? Bagilah signal. Kita ikut dia kat setengah jam daripada tadi, tahu tak? Pernah jumpa orang macam tu? Jenis bangsa masuk simpang tak bagi signal, pernah jumpa kot? Banyak di Baghdad lah. Di Puchong tak jumpa, payah jumpa macam tu. Kan? Tu. Dan yang ketiga kata Nabi, buat perangai ni hidup kau akan hancur. Wa i'jabul mar'i binafsih. Orang yang takjub dengan pandangannya sendiri. Dia berasa yang tadi dia syok dengan diri dia sendiri. Ingat, sebab itu salah satu daripada berasa syok sendiri ini, dia boleh membawa kepada riak tadi itulah. Cuma saya nak pesan kepada tuan-tuan semua, kita ni pula janganlah berasa riak itu menjadi alasan pula untuk tak beramal. Kenapa lama tak pergi masjid? Tahulah kenapa. Pijak tangga masjid tu pasal riak pula. Lepas tu start motor balik. Dia jadi riak pasal dalam taman saya seorang je mari masjid pun. Dia orang tengah duduk siram pokok lah, tengah jemur baju, basuh motor. Gimana? Masjid? Oh, soleh. Kau cakap apa? Soleh. U-turn balik. Baru nak baca Quran. A'udzubillah. Oh lokok, sedapnya macam qari'ah. Apa kau cakap? Qari'ah. Sadaqallahul azim. Asal tak baca? Riak dia pun tak dapat. Dia gini. Kata Imam Ghazali, ni dengar. Kalau tidak, susah tu. Siapa nak beramal macam tu? Siapa nak beramal? Semua alasan riak belaka. Tapi kalau makan, tak riak pula. So tak makan, riak. Elok makan bawah meja. Makan orang tak nampak. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kata Imam Ghazali, permulaan untuk sampai kepada ikhlas itu perlulah dilalui penyakit-penyakit hati terlebih dahulu. Maknanya kita ni dalam usaha nak sampai pada ikhlas, laluilah dulu, tempuhlah dulu penyakit-penyakit hati. Betul tak? Tipu, buat benda yang orang tak buat, tiba hati tu ikhlas, tipu. Sikit ada rasa tak? Mestinya. Dalam ramai-ramai duduk macam ni, coy, seorang bangun diri mayang sunat. Allah. Sini pula tu semayang. Push. Dia macam sini. Ini riak secara langsung ni. Live tu semayang sini kan. Oh, bismillah. Mata sambil tengok orang. Ramai tengok. Kan. Dia buat benda orang tak buat. Standard mesti ada rasa. Betul tak? Dalam satu soft,
tabung golek-golek tu, yang masuk dalam tabung tu kita ya. Kiri kanan hujung sini seorang tak bagi, kita yang masuk. Ada rasa tak? Dia ada rasa. Nak pula yang dia bagi tu merah, lambat masuk. Dia kata kenapa lah lubang ni kecil, patut buatlah besar sikit kan. Betul, lambat pun dah masuk. Payahlah. Dia macam saya cakap tadi lah, dalam taman kita seorang je mari kuliah maghrib ke kuliah duha je kan. Yang lain-lain semua duk sibuk dengan anak-anak pergi cuti lah, pergi kenuri lah apa. Kawan tanya mana? Bawa balik daripada masjid. Ush, bagusnya, memang ahli syurga. Dia buat benda memang dia ada rasa. Tapi kata Imam Ghazali, lama kelamaan engkau istiqamah, perasaan itu akan hilang beransur-ansur. Betul tak? Macam contoh, orang yang melaungkan azan pertama kali, dia Bilal lantikan je lah, memang bukan Bilal main siapa ni mari ada dia memang lantik. Dia mari azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tiba terlintas dalam hati, macam Mekah macam Mekah macam adakah dia kena berhenti daripada azan? Astaghfirullahaladzim, riaklah pula. Setakat ni je lah azan saya tuan-tuan, saya pas ke kawan saya lah pula. Takkan teruskan azan lah, azan, teruskan azan tu kan. Tengok Tok Bilal kita kadang tu azan sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Takkanlah 20 tahun tu riak, letih nak riak tiap tahun. Letih, faham tak? Istiqamah dulu. Malah lah ustaz kan bagi nanti orang cakap riak, tak apa, biar orang cakap atau kau sendiri cakap. Buat lama riak tu akan terhakis beransur-ansur. Buat je lah. Nak tunggu ikhlas sampai bila? Tu ini Datuk Imam mula-mula jadi imam. Pakai kot pula kan. Jabatan agama ni tau. Ni lantikan apa, Jaiz ke Jakim, ada logo halal sini. Ni imam. Orang kita kan asal Jakim je halal tu. Halal, bukan makruh ni halal, bukan haram je tau. Ni memang pertama kali soft padahal makmum 2 orang kan. Tapi gaya tu makmum kata mam, kita bertiga ya, tak apa, ni training dulu. Pertama kali jadi imam, mungkin dia ada rasa lain. Allahu Akbar, lain. Tapi kalau 30 tahun jadi imam, letih nak riak sampai tak larat nak riak dah. Cukup dah memang tanggungjawab dah. Barangkali itulah kot yang orang-orang yang ikhlas rasai. Orang ikhlas ni apa perangai? Mana pergi sama. Duduk rumah dia pergi melawat cucu, anak bersalin, nak tengok cucu. Itulah perangai dia. Contoh, jenis suka pergi surau, jenis pergi masjid, dia pergi mana pun itulah perangai dia tu. Orang ikhlas macam tu jenis suka azan kan. Yang suka azan duduk di surau taman dia pun dia yang azan. Pergi surau R&R, suatu R&R, bukannya ada imam Tok Bilal khusus, jadi dia pun tak boleh tak azan, ni syiar. Dia pun pergi depan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia azan ke. Tapi R&R ni azan waktu solat sudahlah. Kalau pukul 3 pagi tak payah azan. Ada orang kata bang tak payah, saya nak halau setan. Pukul 3 pagi ni banyak setan. Ada orang kelas dia macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan jadikan riak ke itu sebagai alasan untuk tidak beribadah. Cuma kata para ulama lagi, kalau kita buat 3 perkara ini pula, ini tak termasuk dalam riak. 3 perkara ini tak termasuk dalam riak, walau macam riak. Tu kena faham tu. Dia macam riak tapi dia bukan riak. Apa dia? Pertama, dipuji selepas beramal. Seseorang itu dia dah buat amalan. Selesai dia buat amalan tu, orang mari terbaik, padu, mantap Pak Abu, ini macam boh, cenggini. Selepas beramal, itu tak riak. Yang riaknya sebelum nak
minta lah orang cakap aku ni. Itu dia memang ada hasrat orang puji tu lain. Satu, faham Kalau dipuji selepas beramal tu tak, dia macam riak tapi dia bukan riak. Yang kedua, iaitu kalau dia buat apa-apa syiar Islam, itu tak dikira riak. Contoh dalam ramai-ramai banyak pakai baju Melayu, plakatnya dia pakai jubah, serban, apa lagi, minyak atar, wangi-wangi semua. Itu kira riak tak? Macam riak kan, pasal dia lain pada orang, tapi dia bukan riak. Nabi SAW ada seorang sahabat nama Abu Raihanah. Abu Raihanah ni salah seorang sahabat Nabi jenis suka, dia panggil apa, berpenampilan menarik. Ada dia dressing dia, baju dia cantik lah, dia jenis orang. Tuan-tuan pernah jumpa ke orang macam tu, baju sama warna dengan kain plekat, lepas tu kopiah apa, dia ada warna-warna maghribi punya kopiah lah apa. Dia smart, dia macam dia segak, dia lain pada orang, ada bling-bling sikit ke apa. Dia jenis macam tu lah, nak bagi fahamnya. Jadi dia kata, ya Rasul, macam saya ni kira sombong lah, dia nak pakai segak-segak lain pada orang ni. Nabi kata yang tu tak dikira sombong. Yang sombong tu siapa? Batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia lain. Itu sombong. Engkau bukan sombong. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kata para ulama, macam riak tapi dia bukan riak. Apa? Yang ketiga, iaitu seseorang yang beramal sebab terdorong kerana tengok orang lain pun buat. Faham? Biasa dia sembahyang isyak, sembahyang isyak, fardu isyak tu dia balik lah, tak ada sembahyang sunat dah. Ba'diyah tu dia tak buat dah. Sampai dia pergi masjid dengan anak, seorang anak dia, naik motor. Dia tunggu di motor, anak dia mana? Dia kata, budak ni main sungguh. Anak dia pun datang, mana dia main ke apa? Dia kata, sorry lah abah, tadi sembahyang sunat ba'diyah. Kau bukan main? Dah, saya sembahyang sunat ba'diyah. Ayah dia pun, kau tunggu jap. Abah dia masuk sembahyang sunat ba'diyah. Yang tu kira riak tak? Tak. Sebab apa? Dia terdorong tengok orang lain pun buat, jadi dia pun turut. Itu dia macam riak tapi dia bukan riak, sebab dia buat daripada orang kan. Lagipun dalam amalan ni memang digalakkan berjamaah pun. Macam tuan-tuan, sembahyang di rumah ke sembahyang di masjid lagi khusyuk? Khusyuk. Masjid ke rumah? Tak tahulah. Saya rasa macam rumah. Pasal rumah ni kita boleh, benda boleh adjust. TV tutup, pintu rapat, anak suruh diam, boleh adjust. Di masjid kadang-kadang banyak benda kita tak boleh adjust. Jadi nak dapat khusyuk tu kadang payah. Kita semayang pula, benda tak boleh kawal. Rumah kan seorang semayang ataupun dengan isteri, okey lah. Yang masjid macam-macam orang semayang pula sebelah orang yang tak tahu. Khusyuk dah? Saja je tanya, khusyuk dah? Walak. Kita nanti menurun pula orang ni. Ada saka pasal ni. Saka tunggu kat luar kot, tak boleh masuk masjid. Khusyuk tak? Tak khusyuk juga. Kan? Lepas tu masa rukuk, nampak kuku kaki kawan sebelah. Tu hitam. Kita dalam hati, mana bini dia? Tak terlalu potong lah ni, keluar gua mana ni? Hitam kuku lah. Tak khusyuk tak? Tak. Kalau dah tak khusyuk, kenapa datang masjid? Tak mayang di rumah. Rupa Islam nak ajar kita, pertama, bermasyarakat. Kenal siapa tu imam. Yang dah jadi jenazah baru kenal. Dah lah depan tu imam dah tu. Ini imam. Saya. Dah jenazah dah baru kenal tu imam. Janganlah. Kenal tu imam, kenal AJK, mana ada masalah hati yang tak khairat kematian. Tahulah siapa. Satu. Yang kedua, datang masjid, dia ada aura ibadah. Dia semangat. Tarawih itu kalau sini berapa? 20 ke 8? 20 payah kat tu kalau seorang-seorang tu. Tapi dia ramai-ramai kan. Fadlan minallahi wa ni'am sallallahu alaihi wasallam alaihi tu bangun. Dak pakcik tu 87, steady dia bangun.
Kita pula Allah, 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 Allah. Malu aku, malu. Pakcik tu apa, tak ada semua benci manis, kolesterol darah tinggi. 20 rakaat stadium, malu. Jadi semangat tak? Semangat. Jadi bagus kita bantu, kita digalakkan berjemaah. Boleh tuan-tuan? Cukuplah takat ni jelas sembang-sembang kita malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi oleh kerana itu, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita. Kalau sekali-sekala terlintas dalam hati niat-niat yang mungkin sekali-sekala macam nak menyimpang, betulkanlah balik. Apa cara Nabi ajar? Bacalah doa, Ya muqallibal qulub. Sambung. Sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini atas agamamu dan taat kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami kemanisan dalam ibadah, kurniakanlah kami semangat untuk beribadah dan menghidupkan solat berjamaah di rumah-Mu ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkatilah hidup para penyumbang-penyumbang. Berikanlah rezeki yang melimpah ruah dalam hidup orang yang suka bersedekah, orang yang tidak pernah kedekut akan hartanya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin.